sebenarnya bukan nasi saja yang menaikkan gula darah kan, tapi semua makanan karbohidrat yang disebutkan oleh Puan Najwa tadi sebenarnya semua boleh menaikkan gula darah, tapi nanti timbul pula persoalan, habis tu semua benda tak boleh makan ke? Kan. Tapi sebenarnya bukan tak boleh makan, sebab sumber karbohidrat tu penting untuk memberi tenaga kepada kita lah. Dia memang sumber gula. Memang badan kita memang perlukan gula, tapi berapa banyak yang kita perlukan, dan jadi bergantung kepada macam mana kita atur pengambilan karbohidrat tu seharian lah. Jadi macam mana kita nak bagi gula darah kita tu, walaupun kita diabetes, gula darah kita tu tidak membahayakan kita lah, dari segi boleh dikawal, tidak meningkat dengan mendadak dan sebagainya. Semua tu bergantung kepada jumlah, masa dan juga faktor-faktor lain lah, apa yang kita makan bersama dan sebagainya. Okey? Nak tambah? Yang tadi doktor tadi cakap pasal kita perlukan tenaga, kita perlukan karbohidrat untuk tenaga. Sebenarnya kalau ikutkan kita manusia memerlukan sekurang-kurangnya 130 gram karbohidrat untuk otak kita berfungsi. Otak saja. Otak saja dah 130 gram karbohidrat. So nanti mungkin ada nak tanya lah, lepas ni 120 gram tu banyak mana yang tadi kita terangkan. Banyak mana 120. Nak cakap pentingnya karbohidrat tu untuk tenaga, dan sebenarnya karbohidrat ni ada instant energy. Kalau macam protein ke fat ke, mungkin dia boleh juga jadi tenaga, tapi laluan dia berbeza. Tetapi karbohidrat ni memang secara semula jadi Tuhan memang jadikan kita punya instant energy come from carbohydrate first. Macam tu. Saya lupa tadi tambah. Kumpulan makanan yang mengandung karbohidrat, of course lah gula, doktor. Of course lah gula. Sebenarnya bila sebut karbon ni, dia ada gula, orang kata gula ataupun gula ringkas pun boleh. Yang kedua, gula kompleks. Dia ada beza gula ringkas dengan gula kompleks tersebut lah, ataupun karbohidrat ringkas dengan karbohidrat kompleks, ya. So kedua-duanya tu kesan kepada kenaikan aras darah kita berbeza, ya. Okey, ni ada soalan apa kata? Soalan cepu emas ni. Cepu emas ni kan. Ada periuk nasi yang boleh kurangkan kanji dalam nasi sesuai untuk sakit diabetes kan. Okey, memang kita zaman sekarang ni zaman viral. Zaman viral, semua orang akan viralkan satu benda, and then sebenarnya viral ni ada baik dia, ada tak baik dia lah. Ada manfaat dia yang kita boleh gunakan untuk dapatkan maklumat cepat dan sebagainya. Tapi ada juga yang tak baik sebenarnya. Ada orang mengambil kesempatan. Salah satu contohnya inilah. Salah satu contohnya adalah jual periuk yang kurangkan kanji kan. Jadi sebenarnya ini hanyalah apa kata tak ada evidence lah, doktor. Gimmick ke? Bukan gimmick lah. Apa kita cakap lah? Apa kata dari segi perniagaan ni, marketing. Okey, dari segi marketing untuk melariskan jual. Periuk ni bukan murah ya. Kita dia sebenarnya tak ada bukti lah, tak ada bukti bahawa dengan guna periuk ni kanji dikurangkan. Berapa banyak kurang? Mungkin ada, tak pastilah. Tapi adakah signifikan boleh mengurangkan kanji compare dengan kita masak dalam periuk biasa kat rumah je. Periuk yang kita guna berapa puluh ringgit tu, compare dengan periuk yang mahal ni kan. Jadi tak ada kajian yang menunjukkan bahawa dia boleh mengurangkan. Dan dari segi logik pun sebenarnya tak ada logik lah dekat situ. Dari segi logik. Tapi kalau ada kajian mungkin boleh mengatasi logik, tapi sebenarnya tak ada. Buat masa ni tak ada lah. Jadi lebih kepada marketing lah actually. Lebih kepada marketing. Okey. Actually banyak faktor lain lah. Faktor lain yang mengurangkan kanji. Actually kita memang perlukan kanji tersebut lah. Karbohidrat tadi seperti yang disebutkan, sekurang-kurangnya kita perlukan 130 gram satu hari. Kalau semua buang nanti mana nak dapat karbohidrat tu kan. Tapi cara apa kata 130 tu banyak mana datang dia, itu yang penting sebenarnya untuk kita tahulah. Okey, ada soalan lagi tu. Kalau lepas makan jadi mengantuk ni dia cakap, adakah sebab makanan tinggi karbohidrat atau tinggi gula? Tadi pun ada Puan Najwa sebut. Apa itu karbohidrat, apa itu gula? So mungkin boleh sambung sikit. Boleh sambung sikit lagi ya. Okey, kalau lepas makan jadi mengantuk, adakah sebab makanan tinggi karbohidrat atau tinggi gula? Okey, sebenarnya gula tu sendiri adalah karbohidrat lah. Sebahagian daripada karbohidrat. Maknanya gula tu adalah salah satu makanan karbohidrat tu sendiri. Tapi kalau kita mengantuk sebab makan,
Saya tak dapat nak jawab dengan secara saintifik lah. Tapi biasanya kalau kita makan apa-apa pun bergantung kepada metabolisme badan kita. Macam mana dia react lah dengan kita punya ni. Setengah orang tak ada apa-apa pun, tak mengantuk. Tapi sebenarnya bukan makan karbohidrat saja. Apa-apa So kalau makanan. kalau makan terlebih makan, bukan terlebih lah, maksudnya kalau makanan kita banyak kita makan, kita perlukan lebih banyak berkata darah, sebab dia membawa oksigen untuk penghadaman kan, Betul. penghadaman di perut kita. Jadi bila berlaku penghadaman di perut, maksudnya kebanyakan fungsi darah kita dibawa ke perut untuk proses penghadaman. Jadi sebab tu dia kurangnya oksigen di bahagian otak. Jadi sebab itulah kita mengantuk sebenarnya. Jadi untuk proses penghadaman tu sendiri menyebabkan kita kurang bekalan oksigen di tempat lain, especially di otak. Menyebabkan kita kurang apa kata level kesedaran tu, menyebabkan kita mengantuk lah. Itu sebenarnya dia tak kisah tinggi lemak pun boleh, banyak. Bila banyak, kalau kita makan sikit tak apa kata tak mengantuk, sebab dia tak perlukan banyak bekalan oksigen dan juga tenaga sebenarnya, energi. Sebab nak menghadam tu pun sebenarnya memerlukan tenaga juga. Kan badan kita fokus untuk kepada proses penghadaman di perut tu lah. Okey. Tapi tak semua kan ada rasa mengantuk. Tak juga. Kan bergantung kepada ni lah, kadar metabolisme macam Puan Najwa sebut tadi lah. Okey, so sementara kita tunggu soalan soalan lain lah kan. Sebab sekarang ni sebenarnya kita tunggu soalan lain. Saya nak sambung sikit fakta berkenaan dengan diabetes ni lah. Kan. Okey. Tadi yang poin tadi satu daripada 10 dunia kan? Dan dunia, dan di Malaysia satu daripada 5 kata penduduk dewasa Malaysia mengidap diabetes lah. So agak-agaknya mungkin kita bagi soalan cepu emas kat penonton kan. Tadi penonton bagi soalan cepu cemas kat kita nak jawab kan. Tapi kita bagi soalan cepu emas kat penonton lah. Agak-agak negeri mana yang paling tinggi diabetes dekat Malaysia ni. And then kalau boleh relatekan kenapa kan. Nanti kalau tak ada jawapan tu kita jawab lah nanti. Tapi kalau ada jawapan tu kita tengok lah. Tapi tak ada hadiah lah penonton kot lah. Ke ada penganjur nak bagi hadiah ke. So setakat dia tak ada lagi lah. Okey. Okey. Jadi saya sambung sikit fakta fakta berkenaan diabetes ni dari segi risiko diabetes kan. Sebenarnya diabetes ni ada risiko yang kita cuba buat, kita orang kata bagi pengetahuan, pendidikan kat orang ramai sebenarnya untuk mengurangkan risiko tu. Untuk orang kata confirm tak dapat diabetes tu tak boleh confirm lah. Sebab itu bukan kerja kita kan. Itu bukan kerja kita, tapi kita cuba untuk mengurangkan risiko lah, risiko diabetes. Antara risiko dia satu adalah keturunan lah. Genetik. Genetik. So kalau memang dah genetik kita, keturunan kita semua ada diabetes daripada mak, ayah ke atas semua adik-beradik. So risiko possibility untuk kita dapat diabetes tu lebih tinggi lah. Chances kita lebih tinggi. Dan risiko kita akan meningkat lah. Jadi itu, tapi tak mesti kita dapat juga. Ada dalam family semua ada diabetes, tapi dia alhamdulillah tak dapat diabetes. Mungkin dia inilah langkah-langkah dia ambil dari segi penjagaan pemakanan dan sebagainya yang dia buat lah. Okey. Untuk mengurangkan risiko tersebut lah. Di samping itu, risiko yang kedua ialah dari segi berat badan. Okey. Berat badan berlebihan dan juga obes lah. Obes dia ada dua lah sebenarnya berat badan. Kategori berat badan ni, satu dia lebih berat badan, satu lagi yang lagi lebih tu kita panggil obes lah. Obesity ni. Jadi kalau berat badan berlebihan dan obes lagi meningkatkan risiko untuk mendapat diabetes, especially diabetes jenis 2 kan. Jenis 2 sebab dia berkait dengan rintangan insulin dan sebagainya kan dekat badan kita lah. Okey. Dan yang ketiga dari segi pemakanan. Itu yang kita asyik cakap pemakanan ni. Sebab pemakanan yang tak seimbang, banyak orang kata tinggi pengambilan karbohidrat, tinggi pengambilan lemak. So dia menyumbang kepada berat badan juga nanti. Dan at the same time dia pengumpulan lemak dalam badan, meningkatkan rintangan insulin dan sebagainya yang boleh meningkatkan risiko diabetes. So perlu penjagaan pemakanan ni, yang kita akan sambung lagi lepas ni berkenaan dengan pemakanan ni. So yang seterusnya risiko dia ada gaya hidup yang tidak aktif. Banyak sedentary sekarang pula kan. Abang kata
tak banyak masa keluar aktiviti berbanding dengan kenapa kalau kita tengok trend peningkatan apa kata prevalence atau kejadian diabetes dekat Malaysia compare dengan zaman dulu, mak nenek kita, tok nenek kita dulu tak banyak lagi diabetes, tapi saban tahun semakin meningkat. Sebab apa? Kalau dulu mereka lebih aktif, kerja kuat dekat bendang dan sebagainya. Tapi sekarang kita kerja pejabat, balik pejabat lepak depan TV, tak sempat nak pergi exercise kan, makan pula lagi mewah, lagi banyak lemak yang segera-segera kita ni kan. Jadi semua banyak meningkatkan faktor risiko untuk diabetes ni. Jadi gaya hidup yang tidak aktif ni yang boleh menyumbang kepada satu pertambahan berat badan jugalah. So dia ke arah tu juga. Pertambahan badan dan juga rintangan insulin juga. Dan yang faktor risiko yang berikutnya adalah kalau seorang tu pernah menghidap, ini untuk wanita sajalah, pernah menghidap kita panggil gestational diabetes, iaitu diabetes semasa kehamilan. So dia ada risiko untuk dapat diabetes selepas bersalin dan kekal mendapat diabetes lah. Okey. So kita ada soalan. Ada orang jawab soalan. Ada orang beli lah. Ada orang beli, ada orang sambut kan. Jawapan dia Kelantan kot. Tapi dia pun tak sure ni, main kod-kod je ni kan. Sebab makanan kat sana banyak manis-manis. Betul ke pernah jual Kelantan? Salah. Salah jangan. Kena cuba lagi. Cuba lagi. Kena cuba lagi ya. Nak bagi jawapan lah. Nanti orang lain nak cuba, mungkin ada orang ada jawapan lain. Okay, ada soalan jugalah. Selain benda-benda manis ni, apa makanan yang perlu dielak oleh pesakit diabetes? Okey. Ini cerita pasal diet dan pemakanan lah ya. Okey, selain benda-benda manis, apa makanan yang perlu dielak oleh pesakit diabetes? Okey, macam ni. So tadi kita dah tahu kencing manis ni kita kena concern ataupun kita kena fokus pada makanan-makanan yang karbohidrat. Protein dengan lemak ni dia tak ada sangat related dengan insulin tu tadilah. So karbohidrat. Jadi, tapi tadi karbohidrat tu adalah sumber tenaga kita. Kita perlukan makan karbohidrat. Okey, yang mana satu yang boleh dimakan, yang mana satu yang tidak boleh dimakan? Sebenarnya macam ni. Dua kumpulan makanan karbohidrat tadi, yang pertama tadi saya cakap gula, yang kedua lebih kepada karbohidrat kompleks. Okey, gula ni yang biasanya kita nasihatkan elakkan ya. Gula ni apa-apa jenis gula lah. Tak kisahlah gula putih ke, gula merah ke, gula Melaka ke, dan apa-apa makanan-makanan yang rasa manis dekat lidah, kena sedaya upaya kena elakkan. Sebab apa? Makanan-makanan manis yang memang dekat lidah tu kita dah rasa manis, dia biasanya adalah karbohidrat ringkas. Bermaksud bila masuk dalam tubuh badan kita, dia dah tak perlu proses lama-lama dah, sebab dia dah dalam bentuk yang paling ringkas. Jadi bila masuk dalam tubuh badan kita, dia sangat cepat menaikkan aras gula dalam darah kita. And then nombor 2, biasanya dah lah benda ni manis, cepat menaikkan aras gula. Yang kedua, tidak memberi rasa kenyang. Jadi dah lah benda manis tu meningkatkan aras gula cepat, kita pula tak kenyang. Jadi biasa kalau kita tak kenyang, kita buat apa? Makan lagi. Makan lagi. Jadi bila makan lagi, bergandalah kita punya aras gula darah kita. That's why kalau tanya apa yang perlu dielakkan, biasanya adalah kumpulan-kumpulan makanan yang manis. Tapi bila sebut makanan-makanan yang manis, ada lagi yang manis, iaitu buah dan susu. Buah dengan susu manis kan dekat lidah kita. So bermaksud dia memang ada gula ringkas. Tetapi buah dengan susu ni dia tak macam gula-gula yang lain tadi tu. Sebab gula-gula yang lain tu dia memang tak ada nutrien. Kita panggil dia empty calories. Empty calorie, empty nutrien. Memang kalau dah lah gula darah naik, tak ada nutrien pula. So wasting lah bagi saya. So kalau nak rasa manis, boleh ambil daripada buah dengan susu. Tetapi dia ada sukatan ya. Sebenarnya bagi pesakit diabetes, bukan tak boleh makan, boleh makan, tetapi the key is sukatan, portion. Macam mana nak makan, bila nak makan ya. Jadi kalau macam buah tu ada dia punya cara nak makan, susu ada dia punya cara, portion nak makan, bila nak makan, macam tu. So tadi soalan tadi betul ke dielakkan kan? Betul soalan tadi kan. So yang manis tu memang kena elakkan lah. Sebab jangan ada setengah patient dia cakap macam ni, kalau tak ambil benda manis nanti hypo. Macam mana tu?
Sebenarnya Okey, sebenarnya hypo tu terjadi bukan sebab benda manis. Hypo tu terjadi mungkin pengambilan karbohidrat kita tu yang daripada kumpulan-kumpulan lain tu tak mencukupi ataupun tidak betul ya. Makan tak teratur ke, hari ini sikit, besok banyak, kejap cepat, kejap lambat. Ya, sebab aras gula darah kita ni ikut corak makanan kita. Kalau kita plan elok-elok, insya-Allah cantiklah kita punya aras gula darah tu. Tapi kalau sikit, banyak, cepat, lambat, so haywire lah kita punya aras gula darah kita, sebab makanan karbohidrat ni memang memberi kesan terus kepada kita punya aras gula semasa ya. Dia tak macam kolesterol kan doktor. Kita makan apa-apa yang tinggi kolesterol terus naik, tak ada, dia tak naik hari ni. Tapi gula instantly, apa yang kita makan waktu tu lah memberi kesan kepada aras gula darah kita ya. Okey, dalam hari yang sama. Tapi makanan lain, karbohidrat lain boleh dimakan, sebab tadi kita perlukan energi dan juga nutrien ya. Tunggu soalan lain dulu lah baru kita terangkan. So soalan yang kita bagi tadi ada orang cuba jawab lagi ni. Kedah kot, lepas tu ada KL. Sebab apa? Sebab banyak kafe hipster. Tapi masih belum tepat lagi. Masih belum tepat lagi. Okey, tak apa, kita bagi mereka cuba lagi. Okey. Kita tengok ada soalan lebih banyak pula soalan ni. Okey. Kita tengok yang pasal GI dulu. Pasal GI, betul ke makanan yang rendah GI ni bagus dan disarankan untuk sakit diabetes? Tapi tu mohon komen doktor tu. Saya bukan doktor. Okey. So sebenarnya GI ni adalah mungkin yang bertanya ni memang tahu kot pasal GI kan. GI ni kalau kita sebut dia punya istilah penuh ialah glycemic index. So setiap makanan tu dia ada indeks glycemic dia. Indeks glycemic ni adalah nak mengukur berapa pantas, berapa cepat dia meningkatkan gula darah lah. Sebab tu sebelum ni pernah ada juga viral biasalah yang apa orang kata jangan nak bercakap pasal GI dan sebagainya. Dan ada saya pernah tegur jugalah ada yang viral berkenaan dengan dia kata makanan ni apa orang kata rendah GI kan. Sedangkan GI ni sebenarnya adalah meningkatkan gula darah. So kalau ada benda yang apa kita makan tu sebenarnya berapa cepat dia meningkatkan gula darah lah, itu yang dikenal sebagai GI. Jadi betul ke makanan rendah GI ni bagus untuk pesakit diabetes kan? Sebenarnya GI ni dia macam saya kata tadi, dia ukuran untuk satu makanan tu sendiri. Satu makanan sendiri. So tapi bila makanan itu orang kata bercampur kan, kita combine makanan rendah GI campur dengan benda lain, dengan contohnya kita makan nasi lah, kita makan nasi bila campur dengan lauk, dengan sayur dan sebagainya, so GI dia akan berubah. GI dia akan berubah. Okey, jadi kalau dia rendah GI, kalau kita makan single tu memang betul lah, dia bagus lah. Tapi bukan bagus ni maksudnya okey lah, bagus, banyaklah makan kan. Cuma dia lambat je naik, bukan dia tak naik gula. So kalau contohnya ni apa kata analogi mudah lah, kalau GI yang rendah ni dia ambil masa sejam untuk gula naik. So untuk dia makan 1 unit tu sejam untuk naik. Okey. Tapi kalau dia makan 5 unit, jadi dalam masa sejam tu dia akan naik tinggi lah juga. Walaupun dia ambil masa sejam compare dengan yang GI tinggi, mungkin makan 10 minit dah terus naik gula kan. Jadi dia betul bagus untuk ni, tapi amount tu penting jugalah. Tapi untuk ukuran GI tu yang kedua. Sebenarnya yang penting berapa banyak karbohidrat yang kita ambil ya. Berapa banyak karbohidrat tu lebih penting, baru kalau katakan dua makanan tu sama dia punya amount karbohidrat, dan baru kita pilih yang low GI. Sebenarnya itu lebih baiklah. Tetapi kalau macam kita ambil benda makanan tu low GI, tapi kita ambil banyak, tak bermaksud low GI ni boleh makan banyak. Tidak, dia tetap juga menaikkan aras gula darah kita. Sebab GI ni pula boleh berubah. Kalau dia dalam bentuk yang single macam Dr. Hamdan cakap, GI dia mungkin 20 katakanlah. Tapi bila dia nasi combine dengan protein, GI dia boleh turun. Macam tu. Sebenarnya ada banyak benda lah yang mempengaruhi GI itu sendiri. Okey, so kita tengok soalan lain. Tu bagaimana orang yang makan sedikit tetapi cepat naik berat badan, especially kerana genetik.
stres lah. Okey, bagaimana orang yang makan sedikit tapi cepat naik berat badan. Okey, macam ni lah. Ni kita cerita pasal keseimbangan tenaga ya. Sebenarnya bila kita makan sesuatu makanan tu kena sesuai dengan keperluan tenaga kita ya. Sekiranya kita makan lebih daripada keperluan tenaga kita, so dia memang boleh menaikkan berat badan lah sebab tak digunakan yang terlebih tu. Sekiranya kita ambil makanan kurang daripada keperluan tenaga, kuruslah, tak cukup untuk menaikkan berat badan. Okey, tapi kalau naik sedikit tapi cepat naik berat badan tu kena banyak kita kena tengok beberapa faktor lah. Okey, lagi satu ni, bila sebut keseimbangan tenaga, dia berkaitan dengan kita punya aktiviti juga. Makan sikit, tenaga macam mana, kita gunakan macam mana. Ya, kalau makan sikit-sikit tapi langsung tak ada exercise ke, mungkin jugalah berat badan boleh naik juga. Macam tu. Yalah, keseimbangan tenaga lah lebih penting kat sini. Okey. So especially kerana genetik. Kejap. Yang kerana genetik tu, genetik ni mungkin menyebabkan risiko untuk berat badan naik tu ada, tetapi tidak semestinya. Dia bergantung juga pada pengawalan makanan kita dan juga kita punya aktiviti fizikal. Tapi stres tu sendiri sebenarnya boleh meningkatkan berat badan. Ya, betul. Sebenarnya stres ni bukan naikkan berat badan je doktor, naikkan gula. Naikkan gula. So jangan stres-stres. Okey. So macam mana kalau kita ambil tenaga dari sumber protein macam ayam tanpa ambil semua karbohidrat. Okey. Tadi kamu dah sebut kan. Awal-awal tadi dah sebut dah, kita punya instant energy come from carbohydrate. Kalau protein dengan lemak ni boleh jadi tenaga tapi dia menggunakan laluan lain, which is dia membebankan kita punya tubuh badan. Sebab tu kalau macam dalam pemakanan sihat pun kita tak galakkan pengambilan protein yang berlebihan, sebab bila pengambilan protein yang berlebihan dikaitkan dengan burden, kidney burden. Maknanya buah pinggang kita akan kerja lebih untuk menghasilkan tenaga tu sendiri ya. Jadi nak tak nak sebenarnya pemakanan seimbang tu lebih bagus dan sebenarnya lah yang betul untuk sebagai untuk kita punya kesihatan lah. Sebab dia protein ada peranan dia sendiri. Yes. Dengan kuantiti dia sendiri, and lemak pun ada peranan dia sendiri. Kita tak ada kata tak perlu lemak langsung. Ada peranan dia dan ada kuantiti yang kita perlukan, dan karbohidrat ada peranan dia dan ada kuantiti yang dia perlukan. Macam dari awal tadi Puan Najah sebut, sekurang-kurangnya kita perlukan 130 gram karbohidrat sehari. Untuk brain kita. Mungkin dah kena cerita 130 gram tu banyak mana ni. Tapi tu nak cakap apa, nak tambah yang pasal tadi tenaga daripada sumber protein. Okey, sebenarnya bila kita sebut bila kita tengok ayam, daging, ikan, dia punya kandungan utama makanan tersebut adalah protein sebenarnya, ya, bukan karbohidrat. Jadi kalau macam kita apa lagi? Apa saya nak cakap? Okey, maksudnya kat sini macam Dr. Hamdan cakap lah, protein ni bukan sumber tenaga utama lah. Bukan sumber utama. Dia ada peranan dia, tapi peranan bukan utama. Dia memang memberi tenaga, tapi dia tak boleh dijadikan sebagai sumber utama kita untuk protein. So and then apa orang kata dari segi ni, and then di samping kesan lain tadilah badan dan sebagainya kan. Okey, so mungkin nak terus mungkin dah tertanya asyik sebut 130 gram, 130 gram, tapi 1 kilo tu banyak mana? Macam mana nak capai 130 gram kan? Okey. Macam ni biasa kan kalau kita cerita pasal karbohidrat, macam nak cakap karbohidrat ni kita akan sebut dalam istilahnya carbohydrate exchange. Ya, bila kita pertukaran sebut pertukaran karbohidrat, ataupun senang bahasa mudahnya one karbo ataupun satu karbo ya. Biasa bila sebut satu karbo tu bersamaan dengan 15 gram karbohidrat ya. Okey. And then biasanya kalau kita makan untuk hidangan utama macam breakfast, lunch, dinner, kita katakan ambil nasi dalam satu cawan ataupun 2 sendok nasi adalah 2 karbo. So kat situ dah 30 gram karbohidrat. Tu contohlah. Ataupun kalau macam karbo untuk buah-buahan, kalau macam apple, pear ataupun terbikai 1 slice, yang itu adalah 1 karbo ya. So kat situ ada 15 gram gula lah. Macam tu. Jadi macam buah tadi, alang-alang sebut pasal buah lah. Okey, buah ni manis, yes, sebab dia ada gula. Tetapi pada masa yang sama buah-buahan ni ada vitamin, ada mineral, ada fiber. Jadi
itu adalah nutrien yang masih diperlukan oleh badan kita. Jadi boleh makan buah-buahan sekiranya ada diabetes, tetapi tidak boleh berlebihan. Dan biasanya kita sarankan satu karbo saja ataupun satu hidangan buah sahaja, dan biasanya dalam 2 kali satu hari, after lunch and after dinner, cukup. Kalau lebih daripada one exchange atau satu karbo, buah-buahan ni dia dah berisiko untuk menaikkan aras gula darah kita, ya. Okey, apa lagi? Tu contohlah untuk sukatan karbo. Sukatan karbohidrat. Sukatan karbo. Sebenarnya banyak lagi lah. Banyak lagi. So sebenarnya 130 gram. Kan so dalam 130 gram ni kita convert lah tadi satu karbo tu 15 gram karbohidrat kan. Jadi kalau kita makan nasi 3 kali, sekali makan tu 1 cawan ataupun 2 sendok. So 2 kali 3 6. 6 kali 15 90 dah 90 gram kat situ. Macam itulah. So memang kita perlukan tapi ada kuantiti yang diperlukan. And then keperluan karbohidrat kita ni adalah bergantung kepada berat badan kita, aktiviti fizikal kita. Setiap orang berbeza sebenarnya, ya. And then bergantung juga apa matlamat dia. Dia nak turunkan berat badan ke, dia nak naikkan berat badan ke, dia nak maintain berat badan ke. So keperluan tu adalah individualize. Ya. Mengikut individu kan, keperluan seseorang berbeza lah. Jangan tiru orang. Jangan tiru orang. Jadi macam saya sebut tadi, kita sempena hari diabetes ni, mesej yang kita nak cuba sampaikan, dapatkan maklumat yang tepat lah. Betul. Dengan kita boleh orang kata hadir dari fasiliti kesihatan di seluruh negara. Actually banyak di klinik-klinik kesihatan, di hospital sebagainya, kita boleh dapatkan maklumat yang tepat lah. Especially kalau kita dah ada diabetes, nak macam mana nak kawal, jangan suka-suka follow orang mungkin sebab dia tak sama. Betul. Mungkin dia cakap jiran sebelah rumah dia, doktor kata makan banyak ni, kan, so dia pun follow makan yang sama juga. Ini tak sama, keperluan dia mungkin berbeza. Berbeza mengikut individu masing-masing lah. Itu perlu kata berjumpa lah untuk dapatkan maklumat yang tepat tu mengikut keperluan individu lah. Okey, soalan Cepu Mas kita dah ada jawapan yang tepat. Tadi siapa yang mula-mula jawab apa? Kelantan. Lepas tu Kedah, KL, semua okey dia orang ni. Lepas tu Selangor pun tak tepat juga lagi. Tak tepat lagi. Barulah kita dapat jawapan yang tepat lah Negeri Sembilan. Mungkin tapi dia tak sambung. Kenapa agaknya Negeri Sembilan? Jadi kata tadi macam tadi yang jawab Kelantan mungkin sebab sana manis-manis kan. Jadi mungkin manis, mungkin orang dia pun manis kat sana. Jadi dia kan, tapi sebenarnya dia bukan kata gula sahaja penyebab diabetes, tetapi kalau kita tengok pada faktor risiko tadi, pemakanan secara keseluruhannya, dan dia bergerak kepada berat badan berlebihan. Okey, antara makanan lain lah, makanan tu tinggi lemak. So mungkin sebab Negeri Sembilan kalau kita tengok lah, mungkin lah sebab kita tak ada kata data yang kaitan antara diabetes ni. Tapi mungkin dari segi pengambilan kalori dia berlebihan lah. Sebab dia banyak lemak kan, penggunaan masak lemak. Semua masak lemak. Kalau pergi kenduri tu semua masak lemak kan. Lauk dah masak lemak, semualah. Dengan saya pun dulu pun pernah duduk Negeri Sembilan kan, lama juga Negeri Sembilan kan. So memang makanan dia memang penuh dengan masak lemak, cili padi. Okey. So tu betul lah, Negeri Sembilan buat masa sekarang Negeri Sembilan lah, Negeri Sembilan yang paling tinggi prevalence diabetes di Malaysia lah. Sebab bila pengambilan lemak ni dikaitkan dengan pengambilan kalori. Sebab 1 gram karbohidrat 4 kalori. Tapi 1 gram lemak 9 kalori, lebih daripada double. Kan? Jadi bila ambil lemak, automatik kita mengambil kalori yang berlebihan. Pengambilan kalori yang berlebihan memang meningkatkan risiko untuk diabetes. Obesity. Obesity tu menyebabkan rintangan insulin. Maksudnya insulin tu ada dalam tubuh badan kita tetapi tidak dapat berfungsi dengan baik sebab obesity tersebut, ya. Bila berlaku rintangan insulin, berlakulah diabetes tu tadi. Betul tak? So itu antara mungkin logik di sebalik kenapa Negeri Sembilan ni tinggi. Tak, sebab selalu orang pelik kan bila sebut gula ni orang nampak Kelantan je, macam jawapan pertama tadi kan. Okey, tu soalan seterusnya. Pemanis tiruan, stevia, saccharin tak naikkan gula darah macam gula biasa kan doktor? Jadi pesakit diabetes boleh ambil. Okey, pemanis tiruan. So kita jawab, dia ada 2 soalan lah sebenarnya. Dia tak menaikkan gula darah kan.
betul tu betul lah. Betul? Fakta tu betul. Sebab yang menaikkan gula darah ni adalah karbohidrat tadi. Karbohidrat. So stevia, pemanis tiruan macam stevia dan sebagainya ni, dia memang tak naikkan gula darah. Tetapi pesakit boleh ambil ke tak? So ini soalan kedua. Jawapannya ada ya dan juga tidak. Kan? So ada masa kita kata sebenarnya diabetes ni lebih kepada penyakit gaya hidup. Gaya hidup di samping masalah metabolisme dan juga fungsi badan tadi, fungsi pankreas dan sebagainya, insulin, tapi dia juga melibatkan, dari kawalan dia melibatkan gaya hidup. So jadi bila melibatkan gaya hidup, apa yang perlu kita buat ialah mengubah gaya hidup lah. Betul. Jadi mengubah gaya hidup. Jadi selalunya kenapa seorang tu nak ambil pemanis tiruan? Sebab apa? Tak boleh nak tinggalkan rasa manis. Sebab dia dah biasa sangat dengan manis. Dia orang kata memang kita suruh kurangkan manis, mungkin pesakit ni akan fikir tak boleh lah. Dia kata saya dah selalu memang manis lah. Satu hari 5-6 cawan air manis kan, mesti kejap-kejap nak minum air manis. Jadi tak boleh. Jadi kita nasihatkan mula-mula tu kita kurangkan kuantiti kan. Kita kurangkan kuantiti dulu, daripada mungkin 6 kali satu hari, kita kurangkan kepada mungkin 3 kali dulu. Kalau tak boleh berhenti terus kan. Jadi dia still ada, ataupun kita kurangkan kuantiti gula dia. Daripada selalu dia buat memang manis pure punya. Orang Terengganu cakap manis letik. Okey. Jadi dia kurangkan dulu gula tu untuk ni, and then lama-lama dia boleh kurangkan lagi sehingga dia tak perlukan rasa manis. Sebab sebenarnya rasa manis ni adalah pada mana? Pada lidah kan. Jadi sebenarnya jadi dia adalah satu benda yang kata boleh dilatih. Ya, boleh dilatih. Boleh dilatih dan dia ambil masa untuk orang kata kita biasa get adapt, used. adapt dengan benda tu kan. Orang kata ni, so kita nak kurang terus, nak buang terus rasa manis mungkin tak, kalau tak boleh lah. Kalau yang boleh lah. Dia mungkin dia punya will, semangat dia kuat dan sebagainya. Dia dah tahu dia dapat diabetes, semangat dia kuat, dan dia dah tahu komplikasi selepas tu, dan dia nak pastikan bahawa dia tak dapat kat dia apa semua. So dia memang ada semangat kuat nak benda tu, dia boleh je sebenarnya. Tapi kalau tak boleh, so boleh je nak ambil. jadi kita pun antara alternatif yang sementara lah. Kita tak galakkan untuk berterusan. Betul. Juga sebab nanti dia tak mengubah tingkah laku. Sebab bila kalau kita boleh je mengambil sedikit pemanis tiruan ni untuk bagi rasa manis tu, supaya dia boleh kata mengurangkan kebergantungan daripada gula. Tapi kita tak mahu dia pula nanti kebergantungan kepada pemanis tiruan. Jadi sebab tu kita boleh yang kata yes tapi no. Kan. Biasanya kita benarkan lah, bukan galakkan. Kita benarkan ni untuk transition. Sebab biasa ada orang pesakit diabetes ni kadang-kadang satu hari pun boleh minum sampai 10 gelas gula. 10 gelas gula pula. 10 gelas air manis. Okey, jadi bila kita cakap bila dia ada diabetes, kita kata kena elakkan minuman manis, memang satu saya rasa satu benda yang sangat sukar lah untuk pesakit tersebut. Jadi macam mana dia nak mengurangkan pengambilan air manis tu? Satu, macam tadilah doktor cakap, kurangkan kekerapan. Yang kedua, kalau dia nak rasa manis, cuba letak yang ini. Tapi ini adalah bukan pengganti. Ya, ni cuma transition process. Tapi lama kelamaan sebenarnya dinasihatkan elak terus. Belajar yang tahu-tahu lah. Maniskan manis lebihkan manis dan senyuman. Lebihkan manis dan senyuman. Dan kita punya tagline untuk kempen kurangkan gula oleh Bahagian Pemakanan juga kan. Satu sudut teh mencukupi, kurang lebih baik, tiada terbaik. Kalau tak ada lebih baik. Itu untuk yang tak ada diabetes pun. Tapi kalau ada diabetes lagilah perlu ke arah tu lah. Okey. Pasal gula lagi ya. Tu pasal kanser tu macam saya tak boleh nak jawab je soalan tu. Result kanser 9.9. Tak dapat so, lah. ni mungkin soalan ni mungkin kurang sesuai lah. Sebab macam hari saya ni topik kita diabetes dan juga fokus pada pemakanan lah. Mungkin boleh tanya kepada doktor di klinik atau hospital lah berkenaan dengan kanser kan. Okey, dari segi result ujian darah untuk kanser lah. Okey. Soalan lain, saya dah cut sugar tapi tak ada perubahan apa-apa pun dari segi berat badan. Kenapa? Okey. Sebenarnya bila sebut gula tu memang ada kalori.
Tapi gula ni dia lebih dikaitkan dengan kita punya sugar level, aras gula darah kita dalam badan kita, dalam kita punya tubuh badan lah. Tetapi berat badan kita ni adalah dikaitkan dengan pengambilan jumlah kalori. Maksudnya bila sebut jumlah kalori ni jumlah makanan yang kita ambil, ya. Kalau katakan sugar tak ambil, tapi macam saya cakap tadi pasal lemak, 1 gram lemak 9 kalori, 1 gram karbo 4 kalori. Kalau ambil lemak, tak ambil gula tapi ambil lemak banyak-banyak, kalori tu lagi berganda-ganda. Kalori yang berlebihan tu yang menyebabkan kenaikan berat badan, ataupun senang kata berat badan tak boleh nak turun lah tadi. Macam tu. So sebab yang ini berkait dengan kita punya total pengambilan kalori, bukan sahaja gula. Bukan sahaja gula. Ya? Sebab semua benda, semua makanan, karbohidrat, protein dan juga lemak, tiga-tiga ni adalah makanan yang menyumbangkan kepada kalori. Ya? Berapa banyak kalori tu, yang tu kemudianlah mungkin boleh berjumpa dengan dietitian lepas ni. Okey. So ada soalan lagi ni. Weh, banyak juga soalan ni kan. Kita tak sebut pasal komplikasi ni kan. Okey. Boleh komen pasal diet FBM yang tengah viral sekarang ni dan kaitan dengan boleh kurangkan risiko diabetes. FBM tu apa? Itulah saya tengah fikir ni FBM ni. FBM apa ya tak? Stand for? Tak apa, kita tengok kita tengok soalan dululah. Tu. Adakah seorang yang aktif boleh minum air manis? Tak dikawal. Sebab dia okey. Sebab badan dia utilize gula tersebut. So siapa nak jawab? Okey, actually bila sebut benda manis ni boleh ambil berlebihan ke? Sebab boleh, tapi kalau tanya saya lah, lebih baik dari ambil kualiti. Makanan dan minuman yang berkualiti berbanding makanan dan minuman yang tidak berkualiti. Memanglah betul, mungkin dia aktif sesuai dengan dia punya keperluan kalori, mungkin boleh burn pun dia punya energi. Tapi kalau boleh dapatkan makanan yang mendapat yang membekalkan pelbagai nutrien. Kita kata tadi pun sumber tenaga ni bukan sahaja daripada gula. Sebab kalau walaupun dia aktif, contohnya kan dia minum manis, bila minum manis banyak ni definitely gula dia banyak, kalori dia banyak. Tapi at the same time masa lain dia still makan juga. Sebab kata jadi still jumlah kalori tu akan accumulate lah kan. Accumulate juga sebab dia bukan utilize gula je, dia utilize benda lain juga. Kan. So dari sumber karbohidrat lain pun dia utilize juga untuk jadi tenaga. So mungkin dia akan jadi berlebihan juga. So sebenarnya orang aktif ni yang dia perlukan ialah dari segi cecair tu. Cecair tu, liquid tu kan. Tu minum air kan. So dia tak mestinya minum air manis lah. Okey. So bagi kita tak galakkan jugalah untuk mengambil minum manis yang tak dikawal ni kan. Dia fokus ni yang tak dikawal kan. Betul. Lebihan dia. Oh, diet fat burning machine. Diet ke? Tapi diet tapi mesin tak pernah macam tak pernah dengar lah saya. Tak pernah dengar juga fat burning machine. Kalau mesin saja tu mungkin lah kot, tapi bukan diet lah. Mungkin maksud dia ni adalah cara tapi bila sebut diet ni sebenarnya pemakanan lah. Pemakanan lah bukan mesin. Okey. Apakah kesan IF kepada gula darah? Ada komplikasi tak jangka masa panjang IF? Okay, intermittent fasting lah. Intermittent fasting kepada kalau ikut kepada evidence semasa kan, IF ni pun memang ada kata benefit dia juga. Dari segi benefit dia juga. Sebab dia kata bila kita puasa, walaupun tak kisah masa mana kita puasa lah, kan kita memang tak makan. Bila tak makan tak adalah bekalan gula kan. Tak ada bekalan gula. Cuma dia memang benefit dia ada juga kajian-kajian menunjukkan bahawa dia benefit kepada pada kesihatan lah secara keseluruhan kan. Tapi biasa kalau IF ni orang fokus sebab sebenarnya IF ni adalah tujuannya untuk mengawal pengambilan kalori.
Berbanding kita tak puasa, kita akan makan banyak. Tapi bila IF ni kita belajar untuk mengawal pengambilan kalori. Biasanya orang yang praktis IF ni untuk kawal berat badan. Tapi kalau berkaitan dengan gula darah ni, yang ini memang kena check betul-betul apa yang dia punya treatment, medical treatment dia. Adakah ubat saja ke? Kalau dia memang dah ada diabetes tu, penting untuk jaga makan tu kan. Ya. So kalau on ubat ke ataupun on insulin, yang itu kena tengok balik adakah IF tu sesuai ke tak dengan rawatan yang dia ambil sekarang. So ada soalan lanjutan tu. Sebab macam kata tadi, kalau bila dah diabetes ni, dia bukan saja dia bukan kata tak makan, tapi penting penjagaan pemakanan dia dari segi kuantiti, dari segi masa, sebab nak sesuai dengan waktu dia ambil ubat dan sebagainya. So ada soalan yang ni berkait lah ni. Saya diabetes on insulin lah sesuai kan. Kalau nak buat IF yang ini kan rasanya kena berjumpa dengan doktor ataupun dietitian secara individual. Kita nak tengok aras gula secara keseluruhan, sama ada terkawal ke tak terkawal ke. Sebab yang ni tak boleh simply jawab kata boleh ataupun tak boleh. Sebab dia kena lebih detail lagi bagaimana corak pengambilan pemakanan dia dengan aras gula semasa dia okey ke tak, terkawal ke tak kan. Kalau walaupun dia ambil insulin, kalau orang kata gula dia dah elok dah semua kan, nanti kan dia puasa panjang nanti kan dah hypo pula kan, bahaya pula kan. So memang kena tengoklah trend tu secara lebih detail lah kan. Okey. Kita pun dah ke penghujung. Saya dah dekat pukul 4 dah ni lah. Dah pukul 4. Okey, so saya sambung sikit lah mesej yang kita nak sampaikan daripada Kementerian Kesihatan juga. Itu jadi sebab apa kita penting cakap pasal diabetes ni. Macam kita nak perlu kesan, perlu rawat dengan baik ni. Kenapa pentingnya? Sebab sebenarnya dia boleh membawa komplikasi yang serius lah. Komplikasi serius yang dia boleh berpotensi mengancam nyawa sebenarnya kan. Kalau kita pernah keluarkan video jugalah, memang orang kata kisah benar kan. Kisah benar, pesakit memang dia dapat diabetes pada usia muda, dalam mungkin usia dia dalam 26, kerja pun bagus sebenarnya, tapi dalam bila umur muda dapat disahkan diabetes ni, dia ada satu sindrom denial lah. Maksud dia macam tak boleh percaya kenapa dia diabetes. Dia sihat, apa semua kenapa diabetes. So dengan denial tu dia tidak mendapatkan rawatan yang sesuai lah, ubat tak ambil, makan tak jaga. Dia macam dia menjalani hidupan macam orang biasa yang tak ada diabetes kan. Walaupun secara umumnya nampak memang kehidupan kita biasa macam orang lain, cuma dari segi pengalaman tu lebih penting berbanding dengan orang yang tak ada ni kan. So selepas 10 tahun dia dah dapat komplikasi macam-macam, sehingga masih pada usia muda lagi mata dia dah buta. Komplikasi. So untuk antara komplikasi lah, antaranya ialah penyakit jantung. Penyakit jantung ni memang benda yang mengejut, mengejut kan. Jangka panjang lagi kegagalan pinggang kan. Kalau macam saya sebut tadi, kebutaan, kerosakan pada retina mata, gitu, retinopati. Kita juga ada kerosakan saraf, kaki. Ramai yang kita selalu dengar kan, potong kaki, tak potong kaki pun potong jari kan. Kau sebut minum sinonim dengan istilah air dia manis tahap potong kaki. So memang dia orang tahu sebenarnya bahawa manis ni, diabetes, apa kata, gula banyak, karbohidrat tinggi ni boleh menyebabkan kecil manis, teruk, dan sehingga menyebabkan boleh komplikasi pada potong kaki lah, dan stroke dan sebagainya. So untuk antara kata komplikasi ataupun kesan, yang kesan kata kalau tidak dikesan dan tidak dirawat dengan sebaiknya lah untuk diabetes ni. Jadi saya rasa masa pun dah sampai ke penghujung lah. Penghujung. Okey, jadi sebagai penutupnya mungkin Najwa nak kata satu dua patah perkataan. Untuk rumusan lah daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini, first kita kena tahu risiko diabetes sama ada secara global ataupun di Malaysia semakin tinggi. Kalau sekarang dunia 1 dalam 10, tapi 2030 dijangkakan 1 dalam 9 dah kena diabetes. Jadi bila kita dah tahu dia punya prevalence ataupun risiko untuk kena diabetes, maka sesiapa saja, kalau boleh semua orang membuat screening ataupun apa nak cakap sentiasa yang berisiko tinggi lah, maknanya kena sentiasa, apa istilah nak cakap tu,
Tak kerti lah maksudnya kita kena tengoklah maksudnya risiko-risiko yang mungkin ada pada diri kita. Contohnya berat badan kita, ataupun corak makanan kita, kita punya aktiviti fizikal kita ya. So, benda tu semua yang boleh kita ubah kan. Benda-benda yang faktor kalau yang boleh kita boleh kita ubah. sebelum kena diabetes kita dah take action. Tapi kalau katakan dah kena, cepat dapatkan rawatan yang sepatutnya. Belum terlambat juga. Belum terlambat. Sebab kalau tak ambil rawatan yang sepatutnya, tindakan yang sepatutnya, yang tu yang boleh jadi komplikasi ataupun kesan yang tak baik pada tubuh badan kita. Sebab gula tinggi ni tak rasa sakit macam kena pisau. Tapi kat dalam tu dia merosakkan kita punya anggota tubuh badan kita ya. That's why pentingnya kita mengambil tindakan dengan cepat. So bertindak sekarang. Itulah mesej kita nak sampaikan. Kenal risiko anda, bertindak sekarang. Itu antara tindakan-tindakan yang perlu kita buat untuk mengurangkan risiko dan juga komplikasi diabetes. Jadi untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Puan Najwa kerana sudi bersama-sama saya pada hari inilah untuk sama-sama kita berkongsi maklumat dengan para penonton sekalian berkenaan dengan diabetes, khususnya dari segi penjagaan pemakanan. Jadi jom follow TikTok MyHealth KKM untuk informasi terkini dan tepat mengenai isu-isu semasa berkenaan dengan kesihatan. Sehingga kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.